Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kita bertemu dalam program Sirah sempena bulan Rabiul Awal, di mana kita bawakan tajuk berkenaan tentang peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada kali ini kita telah tiba pada muka surat yang ke-62. Muka surat yang ke-62. Namun sebelum kita teruskan, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita bertemu pada program harian kita pada jam 9.10 malam. Saya bersiaran di dua tempat, di Facebook page Umar Aziz dan juga di TikTok Umar Aziz. Dan pada malam ini kita nak sambung tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kitab peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi pada sebelum maghrib, saya telah baca sedikit daripada peristiwa tentang peperangan Yahudi Banu Qainuqa dan juga peperangan Sawi. Kalaulah ada sahabat-sahabat yang biasa join terlepas, maka boleh sahaja untuk cek video di Facebook page Umar Aziz di pada kuliah maghrib sebentar tadi. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penulis buku membawakan tajuk tempat yang menarik untuk kita pergi kalaulah kita berada di Madinah. Lalu penulis buku akan bawakan satu dua tempat supaya kita boleh ziarah, supaya kita boleh pergi. Maka pada kali ini penulis buku berkongsikan kepada kita tentang Masjid Suqya. Tentang Masjid Suqya. Maka Masjid Suqya adalah satu masjid yang sebenarnya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Ejaan dia adalah SUQYA, Masjid Suqya. Kalaulah kita biasa pergi ke Masjid Nabawi, maka sebenarnya sangat dekat. Maka kata penulis buku, daripada sudut sirah, apakah sirah Masjid Suqya? Kata penulis buku, menurut sejarah, Masjid As-Suqya diambil daripada nama sebuah telaga yang berdekatan dengan kawasan ini. Lalu daripada nama telaga tu dinamakan masjid ini Masjid Suqya. Itu daripada sudut telaga. Lalu apakah telaga ini? Kata penulis buku, telaga ini terkenal dengan kejernihan dan kebersihan airnya, sehingga para sahabat akan mengambil air daripada telaga Suqya ini untuk minuman Nabi SAW. Lalu minuman Nabi diambil daripada telaga Suqya. Maka dibina Masjid Suqya. Tetapi daripada sudut sirah, apakah signifikannya Masjid Suqya ini? Maka kata penulis buku, menariknya, lokasi masjid yang didirikan di atas tanah milik Sa'ad bin Abi Waqqas, sebenarnya di tempat inilah sebelum Nabi keluar ke Badar. Kan kita dah belajar pada bulan Ramadan, 17 Ramadan, tahun yang kedua Hijrah, Nabi SAW keluar ke Badar. Maka sebelum baginda Nabi SAW pergi Badar, Nabi akan cek tentera. Nabi tak nak ada budak-budak ikut, ada sahabat yang belum cukup umur ikut.
maka tempat Nabi SAW cek tentera Nabi, kemudian harinya dibina masjid dekat situ. Kita tahu menjadi kebiasaan para ulama, bila menjadi kebiasaan para khalifah, bila ada sesuatu sirah yang berkaitan dengan Nabi, mereka akan bina masjid. Macam contoh kita dah baca pada muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah baca pada muka surat yang ke-50 bagaimana Masjid Al-Arsh. Lalu Masjid Al-Arsh adalah tempat di mana kemah tentera Islam pada perang Badar. Lalu dibina masjid di situ. Lalu kalaulah kita berkesempatan pergi Badar, kita nak tahu kat mana posisi tentera Islam waktu perang Badar, maka kata para ulama sirah, di Masjid Al-Arsh. Sama juga macam fungsi Masjid Suqyah. Zaman kita kalaulah kita nak tahu berkenaan dekat mana Nabi punya pembarisan tentera sebelum bergerak ke Badar, maka kata penulis buku adalah di Masjid Suqyah. Maka masjid ini berada di mana? Masjid ini terletak pada zaman kita di dalam pagar stesen kereta api Anbariyah di tepi jalan lama menuju ke Mekah. Lalu sahabat-sahabat yang di Facebook kebanyakannya dah ada kitab. Lalu saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat yang berada di TikTok. Lalu ini Masjid As-Suqyah. Gambar dia kurang jelas. Lalu ini gambar dia Masjid Suqyah. Gambar Masjid Suqyah. Okey, kalaulah nak tengok daripada sudut jaraknya dengan Masjid Nabawi berapa jauh? Maka kata penulis buku, jaraknya dengan Masjid Nabawi sangat dekat. Kalau kita nampak, maka ini adalah Masjid Nabawi. Sangat dekat. Kemudian, ini adalah kawasan hotel yang jemaah umrah Malaysia selalu duduk. Ini kawasan hotel yang jemaah Malaysia selalu duduk. Kat mana Masjid Suqyah? Masjid Suqyah dekat sini. Ini adalah Masjid Suqyah. Kecil je dalam gambar. Lalu ini adalah Masjid Suqyah. Dekat je. Masjid Nabawi sini. Dan ini adalah Masjid Suqyah. Lalu, apakah Masjid Suqyah? Masjid Suqyah tempat Nabi SAW bila sebelum pergi ke Badar, Nabi cek pembarisan tentera di situ. Maka ini adalah Masjid Suqyah. Lalu penulis buku kata, kalaulah nak ziarah tempat bersejarah yang masih ada dekat Madinah, maka adalah Masjid Suqyah. Lalu ini adalah pada muka surat yang ke-63. Lalu Masjid Suqyah. Okey. Kemudian kita mula masuk pada tahun yang ketiga Hijrah. Lalu ahlan-ahlan yang berada di Facebook page Ummah Aziz, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Begitu juga sahabat-sahabat yang berada di TikTok, maka mohon jasa baik untuk bantu share. Lalu ada yang tanya buku apa? Maka ini adalah buku perang Rasulullah. Buku peperangan Rasulullah. Sebenarnya dah masuk siri yang ke-33 yang saya buat perkongsian di Facebook page Ummah Aziz. Namun kerana hanya ada satu handphone, cuma malam ni saya pinjam handphone adik ipar saya, maka kita bersiaran di Facebook page Ummah Aziz. InsyaAllah, kalaulah berkesempatan, kita akan buat banyak lagi live, kerana setiap hari ada perkongsian tafsir Al-Quran jam 8.30 pagi, ada pengajian kitab Al-Azkar pada jam 6.30 petang, dan ada perkongsian sirah sempena bulan Rabiul Awal jam 9.10 dan jam pagi dan jam 9.10 malam. Lalu ini adalah pada tahun yang kedua Hijrah. Lalu penulis buku kata pada tahun yang keempat Hijrah, pada tahun yang ketiga Hijrah, ada beberapa peristiwa menarik yang perlu kita tahu. Maka kata penulis buku, pada tahun yang ketiga Hijrah, antara peristiwa yang menarik adalah peristiwa Uhud. Uhud berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah, pada bulan Syawal. Kita akan baca sebentar lagi. Maka kata penulis buku, apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa Uhud? Kata penulis buku, yang kita boleh belajar daripada peristiwa Uhud adalah ayat daripada surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat 140 hingga ayat 141, di mana pada perang Uhud umat Islam pada waktu itu sangat teruk
kalah dalam peperangan. Mereka pada waktu itu ramai yang luka. Rasulullah SAW sendiri cedera parah dan juga luka sehingga hampir 1 bulan Nabi tak boleh solat berdiri. Maka Allah turunkan ayat 140 dan ayat 141 daripada surah Ali Imran. Firman Allah, jika kamu dalam peperangan Uhud mengalami luka, maka sesungguhnya musuh-musuh kamu orang-orang musyrikin, mereka pun pada waktu itu mengalami luka yang sama dalam perang Badar. Hari kemenangan dan kekalahan itu kami gilirkan antara manusia agar menjadi pengajaran dan supaya Allah mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman dan siapakah orang yang pada waktu itu sebaliknya tidak beriman. Maka daripada ayat ini, antara pengajaran yang pertama kita dapat bahawa dalam kehidupan termasuk Nabi SAW dan para sahabat sendiri bukan sentiasa menang. Dalam kehidupan, macam Nabi kita nampak, Nabi punya taktikal dah cukup lengkap dalam perang Badar. Nanti bila kita masuk pada siri-siri yang seterusnya, maka pada waktu itu akan sangat lengkap taktikal Nabi. Tetapi apa yang kita belajar? Yang kita belajar daripada sirah adalah macam mana lengkap taktikal sekalipun, kadangkala ketentuan Allah berbeza. Kadangkala kehendak Allah berbeza. Maka sebab itu Allah ingatkan, kemenangan dan kekalahan itu kami gilirkan. Kadangkala kami anugerahkan kemenangan. Maka dalam perang Badar umat Islam menang besar. Kadangkala kami berikan kekalahan. Maka dalam perang Uhud pada waktu itu umat Islam diuji dengan kekalahan. Kata firman Allah, kenapa Allah jadikan adanya menang, adanya kalah? Agar menjadi pengajaran dan supaya Allah dapat melihat siapakah orang yang benar-benar beriman. Lalu orang yang beriman, apabila menang, dia akan bersyukur. Apabila kalah, dia akan bersabar. Orang yang benar-benar beriman, yang benar-benar percaya pada Allah, pada waktu itu dia tak akan beriman hanya waktu menang. Tidak. Dan ketika mana pada waktu kalah, menjadikan pada waktu itu dia tidak bersyukur. Itu bukan sifat orang beriman. Orang yang beriman, dia akan percaya pada segala janji Allah. Sama ada waktu menang, contohnya pada sahabat dalam Badar, ataupun ketika mana kalah, seperti mana yang dialami oleh Nabi dan para sahabat dalam Uhud. Maka firman Allah, dan Allah nak mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman, dan Allah menjadikan sebahagian antara kamu ada yang syahid. Allah tidak suka kepada orang yang berlaku zalim, dan supaya Allah membersihkan orang yang beriman, dan Allah pada waktu itu membinasakan orang-orang yang zalim. Lalu daripada peperangan Uhud ini juga Nabi boleh nampak siapakah orang-orang munafik. Nabi boleh nampak siapakah orang-orang munafik. Maka sebab itu antara peristiwa Uhud yang kita boleh belajar bahawa kadangkala umat Islam menang, Nabi SAW menang, dan ada ketikanya juga mengalami kekalahan. Tetapi yang bestnya bila Nabi menghadapi Uhud walaupun kalah, Nabi tak pernah pada waktu itu mengaku kalah. Nabi bangkit. Dan daripada situ berlakunya peperangan Hamra'ul Asad yang kita akan baca nanti insya-Allah. Lalu kata penulis buku, jom kita lihat dia punya timeline dia, garis masa. Maka dalam buku ni ditunjukkan dia punya garis masa. Cumanya dekat TikTok dia nampak terbalik. Lalu dia ada garis masa. Bulan pertama ada peristiwa apa, bulan yang kedua ada peristiwa apa. Maka jom kita lihat tahun yang ketiga Hijrah. Tahun yang ketiga Hijrah. Kata penulis buku, pada bulan pertama bulan Muharram berlakunya peperangan Bani Sulaim. Nanti kita akan baca lebih detail kenapa berlaku, apa sebab berlaku. Maka sahabat-sahabat boleh catat dahulu di nota ataupun di ruang komen. Kalaulah sahabat-sahabat yang di Facebook, mereka catat di ruang komen. Lalu pada bulan Muharram bulan pertama berlakunya peperangan Bani Sulaim. Bulan yang kedua, bulan Safar, tidak berlaku sebarang perang yang besar. Bulan yang ketiga, Rabiul Awal, maka ada 2 operasi yang Nabi SAW buat. Dua operasi pada bulan yang ketiga. Yang pertama,
berlakunya operasi Muhammad bin Maslamah. Kita akan baca nanti. Kemudian yang kedua, berlakunya peperangan Ghatfan pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga, tahun yang ke-3 Hijrah. Bulan yang keempat Rabiul Awal, tak ada peristiwa besar. Bulan yang kelima Jamadil Awal, berlakunya peristiwa Buhran. Kita akan baca nanti. Bulan yang keenam Jamadil Akhir, Nabi hantar tentera yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Nanti kita akan baca. Bulan yang ketujuh Rejab, tak ada apa-apa peristiwa besar. Bulan yang ke-8 Sya'ban, tak ada peristiwa besar. Bulan yang ke-9 Ramadan, tak ada peristiwa besar. Bulan yang ke-10 Syawal, berlakunya peperangan Uhud. Lalu Uhud berlaku pada Syawal. Kita kalau Syawal raya, para sahabat Syawal kena berhadapan dengan tentera Quraisy. Maka pada Syawal tahun yang ketiga Hijrah, maka berlakunya peperangan Uhud. Dan sehari selepas itu berlakunya peperangan Hamra'ul Asad yang kita akan baca nanti. Kemudian pada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11, tak ada peristiwa besar. Dan kemudian pada bulan Zulhijjah berlakunya tidak ada sebarang peristiwa besar juga. Okey. Lalu penulis buku dia bawakan berkenaan tentang tapak Uhud. Lalu kita boleh nampak. Lalu ini tapak Uhud. Lalu bulatan ini dikenali sebagai bulatan syuhada Uhud. Okey. Lalu pada bulatan ini kita nampak adanya masjid. Lalu adanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad masjid. Maka masjid ini, yang kecil ini, masjid ini adalah tempat di mana markas tentera Islam waktu perang Uhud. Kemudian ada bukit. Yang bukit belakang ini semuanya adalah bukit Uhud. Bukit yang paling panjang di Madinah adalah bukit Uhud. Kemudian ada satu bukit kecil, anak bukit, sebelah daripada masjid. Maka itu dikenali sebagai Bukit Pemanah ataupun Jabal Rumah. Okey, jom kita baca tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Maka antara lalu kata penulis buku, kena kenal peristiwa Uhud. Kenapa? Sebab peristiwa ni sangat dahsyat pada Nabi. Kata penulis buku, dia memberikan sedikit ringkasan tentang perang Uhud. Nabi terkepung. Dalam perang Uhud, Nabi kena kepung dengan ratusan tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Nabi kena kepung. Maka bila Nabi SAW kena kepung, waktu itu hanya ada 9 orang sahabat yang kawal Nabi. Nak kena lawan dengan ratusan tentera. 7 orang Ansar, semuanya syahid. Dan 2 orang Muhajirin, seorang luka parah. Kisahnya kita akan baca nanti, insya-Allah. Lalu penulis buku pada muka surat yang ke-66 membawa ringkasan tentang peristiwa Sariyah Muhammad bin Maslamah. Kenapakah operasi ini Nabi jalankan? Kata penulis buku, operasi yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah mengandungi hanya 5 orang sahabat. Hanya 5 orang sahabat je yang berlaku pada bulan yang ketiga Rabiul Awal, tahun yang ketiga Hijrah. Maka pada waktu itu hanya ada 5 orang sahabat yang Nabi SAW hantar. Apakah tujuan misi Muhammad bin Maslamah ini? Tujuannya, kata penulis buku, adalah untuk memerangi seorang musuh ketat Islam yang pada waktu itu sangat jahat, sangat mendatangkan banyak mudarat kepada Nabi dan umat Islam daripada orang-orang Yahudi Banu Nadir. Nama dia Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni sangat jahat. Nabi SAW pernah buat tapak berniaga untuk sahabat-sahabat berniaga. Dia tak suka. Dia datang, dia hancurkan tempat berniaga tu. Lalu Nabi SAW tak mengaku kalah. Nabi SAW bersabda, kita pindah tempat lain, tetapi kita akan buat lebih bersungguh-sungguh. Kerana pada waktu tu orang Yahudi tak nak para sahabat mula ada pasar sendiri. Ada zaman kita istilahnya shopping kompleks sendiri ataupun mall sendiri. Lalu orang yang menghancurkan
pasar umat Islam adalah Ka'ab bin Ashraf. Dan banyak lagi benda dia buat untuk Nabi. Dia pernah nak bunuh Nabi. Maka Nabi SAW hantar 5 orang sahabat pada waktu itu untuk menyelesaikan Muhammad bin Maslamah. Maka siapakah Muhammad bin Maslamah? Kita kena kenal Muhammad bin Maslamah ini adalah adik-beradik susuan kepada Ka'ab bin Ashraf. Lalu mereka ini adik-beradik susuan. Sebab itu Nabi SAW hantar dia, Muhammad bin Maslamah, sebagai salah satu taktikal Nabi. Lalu Nabi hantar orang yang dipercayai oleh Ka'ab bin Ashraf. Dan itu yang digunakan oleh banyak tempat ketika mana nak menjatuhkan sesuatu, selalunya yang menjatuhkan seseorang, bahkan sesuatu negara, adalah orang-orang yang dipercayai daripada kalangan organisasi tersebut. Dia ada orang dalam, ada musuh dalam selimut. Lalu ketika mana kita nampak itu yang taktikal Nabi SAW guna. Nabi tak hantar orang yang pada waktu itu Ka'ab bin Ashraf akan curiga. Nabi hantar adik-beradik susuan Ka'ab bin Ashraf sendiri. Ka'ab bin Ashraf punya adik-beradik susuan sendiri, itulah sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah. Daripada sini kita boleh belajar satu taktikal yang banyak diguna pakai, iaitu untuk menjatuhkan sesuatu organisasi ataupun pada waktu itu untuk menjatuhkan sesuatu negara ataupun apa. Maka kebanyakan musuh dia akan gunakan orang yang dia berjaya serapkan masuk di dalam organisasi tersebut. Sama juga di dalam Islam. Kadangkala yang digunakan oleh musuh-musuh Islam adalah orang yang zahirnya Islam, tetapi mereka ini diasuh dengan pendidikan mereka, dengan acuan mereka, dengan kehendak mereka. Lalu orang Islam, tetapi percakapannya pada waktu itu adalah pemikiran seperti yang telah diasuh oleh pihak-pihak yang tertentu daripada kalangan musuh Islam. Lalu sebenarnya Nabi SAW menggunakan taktik ini ketika mana pada waktu itu nak menghilangkan, nak menghapuskan Ka'ab bin Ashraf yang terlalu banyak mendatangkan mudarat kepada Islam. Kemudian kita nampak perang Hamra'ul Asad pada muka surat 66. Secara ringkas, peperangan ini berlaku sehari selepas Uhud. Walaupun dalam keadaan penat, para sahabat masih tercedera. Masing-masing pada waktu itu ikut Nabi kejar orang Quraisy dalam peperangan Hamra'ul Asad. Lalu Nabi kejar. Baru kalah dalam Uhud, tak lama. Esoknya Nabi kejar orang Quraisy. Dan bila orang Quraisy tahu Nabi kejar, mereka pada waktu itu melarikan diri. Lalu sebab itu ada sebahagian para ulama sirah berpandangan Nabi sebenarnya tak kalah. Sebab kalaulah Nabi kalah, nescaya Nabi tak kejar. Dan kalaulah orang Quraisy menang, nescaya mereka tak melarikan diri dalam peperangan Hamra'ul Asad. Maka orang Quraisy pada waktu itu mereka tak berani, mereka lari ketika mana dalam peperangan Hamra'ul Asad. Dalam peperangan Hamra'ul Asad kita boleh belajar betapa Nabi SAW seorang yang pada waktu itu cepat bangkit daripada sesuatu situasi yang mengecewakan. Nabi seorang yang cepat bangkit. Nabi cedera teruk dalam Uhud. Nabi kehilangan pakcik baginda Hamzah dalam perang Uhud. Tak lama, esok Nabi bangkit, Nabi kejar Quraisy. Sama juga dalam peristiwa Taif. Kalau kita perasan Taif, Nabi SAW baru kehilangan Khadijah pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Nabi baru kehilangan Abu Talib. Kemudian Nabi SAW dalam keadaan begitu sedih, kehilangan orang-orang yang dekat. Bulan berikut, bulan Syawal, Nabi pergi berdakwah ke Taif. Dan di Taif Nabi diuji teruk, kena baling dengan batu sejauh lebih daripada 3 km dalam sirah disebutkan. Tetapi bila Nabi balik daripada Taif dalam keadaan luka, dalam keadaan kena baling dengan batu jauh beberapa kilometer, ketika mana Nabi SAW datangnya musim haji pada bulan Zulhijjah tahun yang sama, maka Nabi berdakwah dengan kabilah-kabilah yang datang daripada luar Mekah. Kita nak belajar daripada Nabi, yang mana setiap kali Nabi SAW cuba dijatuhkan, lagi cepat Nabi SAW bangkit.
Lalu kita sebagai umat Nabi, apabila kita diuji dan dalam kehidupan kita rasa lemah semangat, baca sirah Nabi supaya kita cepat bangkit seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis buku pada muka surat yang ke-68 membawa tajuk Peperangan Bani Sulaim. Yang ini esok insya-Allah kita sambung pada jam 9.10 pagi. Sahabat-sahabat yang berada di TikTok, doakan saya ada handphone lebih supaya nanti, maksudnya saya boleh pinjam handphone adik ipar saya supaya kita boleh sambung esok pada jam 9.10 pagi. Sebab saya tahu ramai yang tak ada Facebook, tapi kalaulah yang ada Facebook, kita memang setiap hari kita share di Facebook live pada jam 9.10 pagi peperangan Rasulullah SAW, dan pada jam 8.30 pagi selama 15 minit tafsir Al-Quran ataupun hayati Quran. Dan sekarang ini kita berada pada surah Al-A'raf. Lalu mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam hayati Quran. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berada di Facebook page Umar Aziz, yang berada di TikTok. Hari ini kali pertama saya buat live di TikTok. Terima kasih kepada yang join di TikTok. Saya pun tak pasti ada sambutan ataupun tidak di TikTok. Namun terima kasih. Dan terima kasih juga yang join di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Mudah-mudahan insya-Allah walaupun 30 minit, tetapi mudah-mudahan kita belajar sesuatu daripada sirah Nabi SAW. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua.